Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab tafsir kita, Tafsir Az-Zahar jilid kelima karangan Dr. Hamka. Kita masih baca surah Yusuf. Sekarang ni nak baca surah Yusuf tafsir kepada ayat 15 hingga ke 18, 15, 16, 17, 18. Tafsir surah Yusuf ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Tak kala telah mereka bawa dia pergi dan bermufakatlah mereka memasukkannya ke dalam dasar telaga. Wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Ghayabatil jub dasar telaga dah. Dan kami wahyukan padanya, sesungguhnya kelak akan engkau ceritakan kepada mereka tentang perbuatan mereka ini. Wa wahayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza. Dan sedangkan mereka tak sedar, wa hum la yash'urun. Ayat ke-16. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Dan datanglah mereka kepada bapa mereka di senja hari dalam keadaan menangis. Ayat ke-17. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sungguhnya kami sedang pergi berpacu-pacu. Nah, dhahabna nastabiqu dah. Cepatlah nak bersegera. Dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina dah. Maka diterkamlah ia oleh serigala. Fa'akalhu dhib. Tetapi tidaklah engkau akan percaya pada kami walaupun kami telah berkata benar. Ama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqina. Ayat ke-13. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تشكون. Dan mereka lekatkan pada kemejanya darah palsu. Bidam kadzib. Berkata dia, tetapi nafsu kamu lah telah memudahkan kamu berbuat satu hal. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Maka bagiku hanya sabarlah yang baik. Fasabrun jamil. Dan Allah lah tempat memohonkan pertolongan atas apa yang telah kamu ceritakan itu. Wallahu musta'anu ala ma tasifuna. Yusuf dimasukkan ke dalam telaga. Tak kala telah mereka bawa dia pergi, Yusuf pergi dah. Pangkat ayat 15, iaitu setelah mendapat persetujuan dari ayah mereka Nabi Yaqub itu. Dan muafakatlah mereka memasukkannya ke dalam dasar telaga. Sebagaimana telah kita ketahui pada ayat ke-9. Ada di antara mereka yang mengusulkan agar Yusuf dibunuh saja atau dibuang ke bumi yang jauh, yang tidak dapat dicari lagi oleh ayah mereka. Usul yang kedua lebih lunak. Ayat ke-10 iaitu memasukkan saja ke dalam telaga, supaya moga-moga nanti dapat dipungut dan dikeluarkan oleh kafilah dalam perjalanan dan dibawanya jauh-jauh. Rupanya setelah dimuafafatkan kembali, usul yang kedua inilah yang mereka lekan. Maka segeralah Yusuf dimasukkan ke dalam lubang telaga. Diriwayatkan oleh ahli tafsir bahawa sebelum dimasukkan ke dalam sumur atau telaga tu, bajunya atau kemejanya mereka tanggalkan lebih dahulu. Dan ada beberapa cerita yang lain dalam tafsir, tetapi tidak termaktub dalam Al-Quran sendiri. Misalnya tersebut dalam cerita itu bahawa dia berusaha hendak naik ke atas kembali dengan bergantung pada tali telaga. Tapi tali telaga itu segera mereka potong, sehingga Yusuf terjatuh kembali ke dalam. Cerita tambah-tambahan ini dah. Untunglah dalam itu ada sebuah batu, kesanlah dia duduk sehingga tidak terus terbenam dalam telaga. Tapi kisah Yusuf yang tuju bukanlah semata-mata kisah, melainkan pengajaran bagi kita. Hak pentingnya pengajaran, bukan cerita tambah-tambah itu dah. Dalam Al-Quran sendiri tidaklah ada cerita-cerita secara terperinci dah. Di dalam beberapa tafsir terdapat cerita-cerita Israiliyat sebagai tambahan lah. Mana cerita Israiliyat ni? Dah kuda Fir'aun tu lekat jadi kuda lah dah. Macam-macam lah cerita Israiliyat ni. Ada karut, ada siapa tahap syirik, ada dok lah gitulah. Ada setengah ulama tu bermudah-mudah ada tolak dah. Sebab benda ni cerita tambahan dia. Ahli kitab zaman dulu lah.
Dikatakan bahawa ketika akan dimasukkan itu, Yusuf menangis meminta kepada saudara-saudaranya satu demi satu supaya dia diperlindungi, namun tidak seorang pun yang pedulikannya. Cerita tambahlah tersebut bahawa usianya ketika dimasukkan dalam telaga itu ialah 12 tahun Nabi Yusuf dah. Dan kami wahyukan kepadanya kepada Yusuf dah, sungguhnya kelak akan engkau ceritakan kepada mereka tentang perbuatan mereka itu. Sedangkan mereka tidak sedar. Ujung ayat 15. Artinya setelah Nabi Yusuf berada dalam telaga itu, langsunglah malaikat datang diutus oleh Tuhan, membawa wahyu Tuhan, memberitahukan padanya agar dia janganlah berduka cita kerana penganiayaan itu. Dia pasti bebas kelak. Dan akan datang waktunya segala perbuatan mereka ini akan diceritakannya kembali kepada mereka. Sedangkan mereka tidaklah sedar bahawa mereka berhadapan dengan adik kandung yang pernah mereka aniayai itu. Sebab semua hal perbuatan mereka yang jahat yang timbul dari hati yang dengki itu akan dibawa oleh Allah berbeza sama sekali daripada apa yang mereka rencanakan. Nanti pada ayat 48 akan kita dapati bahawa ketika mula bertemu setelah Yusuf menjadi raja muda Mesir atau menteri ataupun kabinet, tak tahulah, Yusuf kenal akan mereka semuanya, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya. Memulai air mata palsu, dan datanglah mereka pada bapa mereka di senja hari dalam keadaan menangis. Ayat ke-16 dah. Di sini mulailah satu penipuan, kedustaan dan tipu daya yang amat rendah. Mereka datang bersama-sama kepada ayah mereka sambil menitikkan air mata, menangis tersedu-sedu. Moga-moga apabila telah dimulai dengan menitikkan air mata, ayah mereka akan percaya apa yang kelak akan mereka katakan. Diterangkan dalam ayat bahawa mereka pulang dan menangis bersama-sama di hadapan ayah mereka itu ialah di waktu senja, di waktu menit gelap lah. Disengajakan demikian supaya kesedihan yang pura-pura itu janganlah mengesan, jangan nampak lah, jangan dikesan lah. Maka mulailah disusun cerita bohong. Mereka berkata, wahai kami, sungguhnya kami sedang pergi berpacu-pacu dah. Masuk tergesa-gesa ke tempat lain. Pangkat ayat 17. Dengan demikian mereka mengarangkan sesuatu cerita fantasi, rekaan, khayalan yang memang bohong lah. Mereka mengatakan bahawa mereka telah pergi berpacu-pacu lari atau bersecepat lari atau berkejar-kejaran, melatih diri dengan kecepatan dan kesigapan ataupun kejar mangsa beruai. Dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Yusuf tidak ikut berpacu-pacuan itu mungkin kerana dia yang terkecil di antara mereka, usianya baru 12 tahun. Oleh sebab itu mereka tinggalkan dia di tempat perhentian, menjaga barang-barang atau kain baju yang tinggalkan kerana pergi berpacu-pacu itu. Maka diterkamlah ia oleh segala itu cerita dia. Kita reka dah. Kita bohong. Demikianlah susunan dusta itu. Kami tinggalkan Yusuf seorang diri menjaga barang-barang kami, sedangkan kami yang 10 orang semuanya pergi ke tempat lain berpacu-pacu itu. Rupanya sedangkan kami tidak ada di tempat itu, datanglah serigala, diterkamnya lah Yusuf. Tidak ada di antara kami sempat melepaskannya dari bahaya yang ngeri itu. Padahal kalau kami ada, tentu serigala itu dapat kami usir bersama-sama kerana kami banyak. Cuba kami ada di sana, hancurlah serigala itu, kami bunuh. Meskipun hari telah kelam, mungkin sekali telah ada firasat pada Nabi Yaqub bahawa semua perkataan ini dusta belaka. Orang yang tahu akan dustanya perkataan seorang atau banyak orang tidak akan sepenuh hati menerima cerita itu. Mungkin beliau mengangguk-angguk saja, tapi sinar mata selalu membayangkan yang dalam hati, iaitu tidak begitu percaya. Nabi Yaqub tak percaya anak dia dah. Apatah lagi kalau 10 orang berbicara sedangkan yang dibicarakan itu adalah dusta. Bagaimanapun menyusunnya, mesti ada kegugupannya. Jiwa murni tidaklah dapat ditipu. Itulah agaknya yang menyebabkan menjadi sebab maka mereka itu berkata selanjutnya, tetapi tidaklah engkau akan percaya pada kami walaupun kami telah berkata benar. Hujung ayat 17. Hujung ayat demikian adalah laksana kaki belaknya renggang. Meskipun dusta telah disusun, dengan tidak disadari telah keluar di ujung kata perasaan yang terkandung dalam hati mereka bahawa ayahnya tidaklah percaya kepada mereka. Dan kata-kata dusta yang ditutup dengan kegugupan akan kebenaran diri sendiri diiringi pula dengan dusta yang lain untuk membuktikannya dengan tidak disedari oleh si pendusta bahawa dia memang berdusta. Ia takkan pada sendiri tu. Nampak benar berlawak dah. Dan mereka lekatkan pada kemejanya darah palsu. Pangkat ayat 18. Kalau ayah tidak percaya, lihat inilah buktinya. Lalu mereka hamparkan di muka ayah mereka baju Yusuf sendiri yang telah mereka lumuri dengan darah kambing. Lalu mereka katakan bahawa darah yang lekat pada baju atau kemeja itu adalah darah Yusuf sendiri. Tetapi oleh kerana keterangan ini memanglah dusta, lupalah mereka merobek-robek baju itu dengan bukti bahawa adik mereka memang mati diterkam serigala. Kalau memang dia mati diterkam serigala, mengapa hanya bajunya yang telah berlumur darah yang bertemu? Mengapa tubuhnya yang telah mati itu tidak bertemu? Sanggupkah serigala melarikan Yusuf dengan lebih dahulu menanggalkan bajunya? Dengan tenangnya Nabi Yaqub memperhatikan perangai mereka itu semuanya. Hatinya yang suci bersih
Dari bimbingan nubuah tidak percaya bahawa Yusuf mati diterkam serigala. Baju atau kemejanya bukanlah bukti atas kematiannya diterkam serigala. Yang terbukti sekarang ini hanyalah suatu hal saja. Yusuf telah hilang. Berkata dia, tapi nafsu kamu lah telah memudahkan kamu berbuat suatu hal. Sama sekali ini adalah hawa nafsu kamu. Ada sesuatu yang tidak beres, tidak selesai dalam jiwa kamu masing-masing yang mendorong kamu berbuat pekerjaan seperti ini. Maka bagiku hanyalah sabarlah yang baik. Di sini Nabi Allah yang besar itu, Nabi Yaqub AS telah menunjukkan jiwa yang besar. Baru saja dia dengar cerita yang dikarang-karang itu, direka-reka itu disertai bukti yang palsu pada kemeja yang tidak robek. Tak tahulah cerita ni, tidak robek mungkin robek dah. Tidaklah beliau kehilangan akal. Dalam hati kecilnya telah ada suatu ilham bahawa putera yang dicintainya itu tidaklah mati. Ini cuma perangai buruk saudara-saudaranya saja. Kalau benar dia mati, cara mereka datang tidaklah seperti itu. Mereka akan datang segera dengan terkejut, kecemasan dan jawab akan sama. Lantaran itu, beliau ambillah sikap yang tegas. Beliau akan sabar, tahan hati, teguh menerima cubaan itu. Sabarlah yang lebih indah. Kerana kehilangan akal, anak-anak yang nakal ini tidak akan dapat diperbaiki lagi. Keadaan di dalam keluarga beliau akan bertambah kacau balau. Itu sebabnya beliau berkata bahawa tidak ada yang lebih baik dan lebih indah daripada sabar menerima kenakalan anak-anak ini. Dan beliau katakan pula, dan Allah lah tempat memohonkan pertolongan atas apa yang telah kamu ceritakan itu. Ujung ayat 14. Dengan sikap yang amat terpuji, beliau tutup perkataannya bahawa segala yang kamu ceritakan itu, entah ya entah tidak, kepada Allah lah aku memohon pertolongan. Tuhan Allah yang lebih tahu. Yang patut mendapat perhatian lagi di sini ialah tentang darah palsu yang mereka bawa ke hadapan beliau itu. Mereka mengatakan bahawa Yusuf telah diterkam serigala. Diterkam serigala yang takutkan ayah mereka ketika mereka minta supaya mereka diizinkan membawa Yusuf. Sekarang mereka pula membawa baju berlumuran darah dengan mengatakan Yusuf telah mati diterkam serigala. Rupanya mereka tidak dapat mengarang cerita lain untuk menyembunyikan perbuatan jahat mereka, melainkan dengan memakai perkataan yang pernah terloncat dari mulut ayah mereka sendiri dah. Terkeluar daripada mulut ayah sendiri dah. Aku takut diterkam di serigala. Serigala ketika menyusun cerita bohong, serigala lah yang teringat lebih dahulu dah. Berkata Ar-Razi dalam tafsir tentang fasabrun jamil, sabarlah yang lebih indah. Sabarlah yang lebih baik, kata Ar-Razi. Rintihan jiwa kerana beratnya cubaan dapat sahaja menyebabkan keluarnya rintihan kerana tak tahan. Tetapi rohani yang lebih dalam selalu mengajak dan memberi ingat supaya bersabar dan rela menerima ketentuan ilahilah. Hal demikian menyebabkan di antara nafsu dengan roh terjadi perselisihan atau perang dalam batin, dalam jiwa. Kalau rintihan jiwa itu dapat diatasi sehingga roh yang terlatih itu yang menang, selamatlah diri. Kalau tidak, diri boleh hancur. Oleh sebab itulah Allah yang sanggup menolong dalam hal seperti ini. Oleh sebab itu, maka sabar Nabi Yaqub adalah kesabaran yang benar-benar perjuangan batin yang hebat. Siapa yang tidak akan luka hatinya kerana kehilangan anak yang sangat-sangat dicintainya. Tetapi kalau beliau perturutkan hati duka, itu yang akan melarat hanyalah diri beliau sendiri juga. Betapa pembesar salahnya anak-anak yang masih tinggal ini, iaitu 10 orang ditambah dengan seorang lagi, iaitu Bunyamin, adik seibu dengan Yusuf, yang paling bongsu di antara mereka. Kalau Nabi Yaqub memperturutkan kesusahan dan duka cita atas hilangnya satu orang, maka yang sebelah lagi ini akan bagaimana kelak dah. Cakaplah, nak jaga seorang siapa kacau bila sebelah orang dah. Dan bagaimana pula kelak sikap mereka pada adik Yusuf? Kalau hatinya beliau perturutkan, keadaan akan semakin kacau dah. Mahu ke anak dia ke pergi balah anak. Ia balah kecek lagi, berat lagi. Sebab itu beliau ambil keputusan bahawa tidak ada yang lebih indah daripada sabar dan saling memohonkan pertolongan dan tawakal pada Allah. Begitulah ia timbang tara dah. Itu baru kebijaksanaan dah. Tidak membabi tular, tidak gak ngamuk, tak kelulu dah. Siapa pergi gapo dah, jual jihad kono dah. Tapi bunuh sama sendiri, sama Islam ni tak silap dah. Perjuangan yang amat hebat di antara diri dari seorang ayah yang kehilangan anak yang amat dicintainya dengan jiwanya sendiri yang telah dilatih dengan iman bertahun-tahun. Dengan mengambil sikap sabar yang indah dan pasrah kepada Allah, membekas juga kepada jasmani. Beliau cukup sabar menahan hati, tapi hati yang amat ditahan itu membekas juga kepada mata beliau. Mata menjadi rabun, selaput luar menjadi putih. Baru kemudian sekali, sebagaimana yang akan kita dapati pada ayat 96 kelak, mata itu menjadi terang kembali. Setelah beliau selepas beliau membaui bau Yusuf. Bau Yusuf kan. Ayah mengenal bau anaknya padahal telah berpisah berpuluh-puluh tahun dah. Demikianlah Nabi Yaqub sejak Yusuf hilang hingga hatinya kepada anaknya 10 orang, dan beliau tidak pernah percaya bahawa Yusuf telah mati. Dia meneruskan pergaulan dengan anak-anaknya itu dengan baik, dengan jiwa yang besar. Tetapi anak-anak itu pun tidaklah mendapat apa yang mereka harapkan. Tak adalah anak.
Nabi Yusuf saya ke anak yang lain dah. Tambah mereka jauhkan Yusuf dari beliau, bertambah dialah yang beliau ingat. Kalau mereka jauh Yusuf, bukan jadi baik dengan anak-anak lain tu. Rapak saya nampak kau kuat ingat ke Yusuf ni. Selalulah dia mendoa kepada Tuhan agar moga-moga satu waktu kelak Yusuf akan bertemu jua, dia akan sabar menunggu dan dia pasrah kepada Allah. Nabi Yaqub gitu dah. Al-Mahyumi berkata, ayat ini mengandungi erti yang dapat kita fikirkan dengan mendalam tentang kehidupan manusia. Terutama sekali tentang hasad atau dengki. Hasad kerana perebutan rezeki misalnya. Dia akan dapat menghapuskan cinta asli kerana kekeluargaan. Permusuhan yang timbul lantaran hasad sekeluarga. Hasad menyebabkan orang yang tidak segan-segan berbuat makar, tipu daya lah terhadap orang yang didengkinya itu. Dan itu boleh saja terjadi kalau yang hasad merasa dirinya lebih pandai dari yang didengkinya. Maka kalau orang yang didengki mendakwakan bahawa hatinya baik, dia akan tetap bersikap baik kepada orang yang didengkinya dengan lekas percaya. Kalau dia menyatakan bahawa dia setia dalam kata dan perbuatannya, hasilnya nanti adalah pengkhianatan. Sebab itulah kata Al-Mahyuni seterusnya, janganlah bingung menghadapi orang yang dengki. Sebab yang menjatuhkan orang dan muliakannya hanyalah Allah. Tangan Allah semata-mata orang jatuh. Jatuh ke air ke apa-apa Allah. Bukanlah makhluk dia. Baru siapa yang ingin mencapai maksudnya padahal dengan berbuat maksiat kepada Allah, yang dicarinya tidaklah akan tercapai. Takut pada makhluk bukanlah menjauhkan bala bencana, bahkan membuat diri takut selalu. Dan sekalian manusia walaupun dia Nabi mesti ada punya sifat-sifat sebagaimana manusia biasa tak? Memperturutkan syahwat akan membawa kepada kesedihan yang berpanjang-panjangan. Apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Terlalu awas tidaklah dapat mengelakkan diri dari takdir. Kita berhati-hati tapi accident juga dah. Sekian Al-Mahyumi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.